Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada anak murid yang cikgu kasihi sekalian. Pada kali ini, kamu bersama dengan Cikgu Nur Hikmah binti Zana Abidin daripada Sekolah Kebangsaan Kubang Kedang 3, Kota Baru, Kelantan. Jom belajar sains bersama dengan cikgu, sains tahun 5. Okey, pada kali ini, murid akan belajar dalam tema sains bahan, tajuk pengaratan, standard kandungan 7.0 iaitu pengaratan bahan. Okey, sebelum itu cikgu akan perkenalkan apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir pembelajaran diharapkan murid dapat, yang pertama, menyatakan objek yang berkarat dan tidak berkarat. Yang kedua, menjelaskan pengaratan berlaku kepada objek yang diperbuat daripada besi. Ketiga, menyatakan dua faktor yang menyebabkan berlakunya pengaratan. Keempat, menyatakan 4 cara pencegahan pengaratan. Dan akhir sekali yang kelima, menyatakan 4 kepentingan mencegah pengaratan. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, di sini cikgu ada dua gambar iaitu kereta A dan juga kereta B. Okey, persoalannya, apakah perbezaan yang dapat diperhatikan antara kedua-dua kereta tersebut? Kereta A dan juga kereta B. Cuba kamu fikirkan sejenak. Cikgu yakin bila cikgu tunjuk gambar ni, kamu akan kata, kereta A buruk. Kereta B, kereta baru. Okey, selain pada itu, kereta A berkarat. Manakala kereta B tidak berkarat. Lagi, kereta A, dah nampak macam dah nak roboh, kan? Kereta B masih lagi kuat. Okey, andai diberi pilihan, cikgu minta kamu pilih. Kamu nak kereta A ke kereta B? Okey, betul. Sudah tentu kamu memilih kereta B kerana kereta B masih lagi baru, cantik dan selamat untuk digunakan. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang tajuk pengaratan. Okey, seperti mana yang cikgu dah jelaskan dalam objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, sebelum itu cikgu ingin perkenalkan apakah yang dimaksudkan dengan pengaratan. Pengaratan ialah proses terhasilnya selaput perang kemerah-merahan yang terbentuk pada permukaan besi. Diharapkan kamu boleh faham dan ingat maksud pengaratan ini. Kerana soalan tentang maksud pengaratan sering ditanya dalam latihan maupun peperiksaan. Okey, seterusnya kita tengok pula ciri-ciri objek yang berkarat. Okey, ciri-cirinya lebih kurang sama dengan gambar kereta yang cikgu tunjukkan tadi. Terdapat 3 ciri objek yang berkarat. Okey, yang pertama, berwarna perang kemerah-merahan. Okey, seperti contoh, kamu dapat tengok kan perbezaan. Okey, ini rantai besi. Ada rantai besi yang dah berkarat, warnanya perang kemerahan. Dan ada rantai besi yang belum lagi berkarat, warnanya warna coklat, warna kehitaman. Okey, warna perang kemerahan tak wujud lagi bagi bagi rantai besi yang tidak berkarat. Okey, ciri yang kedua, permukaan yang kasar. Okey, sekiranya kamu dapat sentuh, permukaan objek yang berkarat ialah kasar. Okey, ini contoh ya. Kalau kamu nak sentuh, katakan di kawasan sekitar rumah kamu ke, ada objek yang berkarat, kamu nak sentuh. Okey, lepas kamu sentuh tu, kamu akan rasa di tangan kamu ada debu-debu perang kemerahan. Itu ialah karat dan selepas tu kamu kena basuh ataupun cuci tangan ya, kerana bahan karat ini sangat bahaya untuk kesihatan. Okey, ciri yang ketiga ialah rapuh. Okey, macam tadilah gambar kereta A tadi. Okey, macam nak roboh dah kereta tu kan. Kalau naik pun mungkin kamu pun akan jatuh lah. Okey, ini contoh.
rapuh. Ini contoh jambatan yang sudah pun berkarat, okey, dan rapuh. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah situasi yang dalam buku teks. Okey, kalau kamu ada buku teks bersama kamu, kamu boleh buka buku teks muka surat 166. Okey, mari kita baca bersama-sama. Okey, Ravi, mari kita duduk sebentar. Okey. Kemudian kawannya menjawab, baiklah. Mari kita duduk di kerusi kayu ini. Kerusi besi di sana, di sebelah sana berkarat. Okey, kamu tengok gambar. Ada dua kerusi, satu kerusi kayu dan kerusi besi. Okey, Ravi dan rakan dia memilih untuk duduk di kerusi mana? Memilih untuk duduk di kerusi kayu. Okey, kenapa tidak duduk di kerusi besi? Kerana kerusi besi telah pun berkarat. Okey, apa berlaku sekiranya Ravi dan rakan duduk di kerusi besi? Okey, sebab berkarat, mungkin seluar Ravi dan rakannya akan menjadi kotor. Dan kerusi itu tidak selamat untuk digunakan. Okey, jadi persoalannya, apakah perbezaan antara kedua-dua kerusi di taman ini? Telah pun cikgu jelaskan tadi dan cikgu harap kamu boleh berikan perbezaan yang lain apabila kamu belajar ataupun berbincang bersama guru kamu. Okey, seterusnya. Okey, situasi yang kedua. Okey, Ravi juga bersama dengan Chan. Okey, peti surat di rumah kamu tidak berkarat, Ravi. Peti surat besi di rumah saya berkarat. Okey, kata Chan. Ravi kata, peti surat di rumah saya diperbuat daripada plastik. Okey, persoalannya, apakah perbezaan antara kedua-dua peti surat di rumah Chan dan Ravi? Okey, di rumah Chan, peti surat dia besi dan berkarat. Manakala di rumah Ravi, peti suratnya adalah plastik dan tidak berkarat. Okey, boleh cikgu tanya? Okey, macam mana keadaan peti surat di rumah kamu? Nanti pergi tengok. Okey, kat pagar. Macam mana peti surat rumah saya? Okey, sama ada besi ke ataupun plastik. Okey, sekiranya besi, adakah ianya berkarat ataupun tidak berkarat? Okey, baiklah. Berdasarkan kedua-dua situasi di atas, objek yang diperbuat daripada bahan apakah yang berkarat? Okey, cikgu yakin kamu dah tahu apa jawapannya. Okey, jom kita sesama tengok lagi. Okey, soalan yang sama. Objek yang diperbuat daripada bahan apakah yang berkarat? Okey, cikgu bagi masa untuk kamu menjawab. Pandai. Okey, kamu mesti jawab besi, cikgu. Okey, betul lah. Objek yang diperbuat daripada besi adalah objek yang merupakan bahan yang akan berkarat. Okey, cikgu nak tunjuk contoh. Okey, contoh objek yang diperbuat besi yang ada di sekitar kamu. Yang lepas ni bila kamu jumpa je objek ini, kamu tengok. Okey, sama ada objek ini berkarat ataupun tidak berkarat. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama. Kunci. Paling mudah kunci rumah. Okey, kunci. Yang kedua. Okey, yang kedua. Apa dia? Pagar. Okey, pagar rumah. Pagar besi. Okey, tengok nanti cek kat rumah awak. Melainkan rumah awak ni pagar apa ni? Pagar batu, pagar simen, memang tak akan berkarat lah. Okey. Yang ketiga. Okey, apa tu? Ni kamu mungkin jarang jumpa ni. Zinc atap. Okey, kalau rumah kampung masih lagi menggunakan zinc atap. Jadi kamu tengok sama ada zinc ini berkarat ataupun tidak berkarat. Okey, yang keempat. Okey, paku. Ni paku. Paku ni bahaya Okey, siapa yang pernah pijak paku yang berkarat? Okey, siapa yang pernah pijak paku yang berkarat? Bahaya, kamu kena maklumkan kepada ibu bapa kamu ataupun orang yang lebih dewasa dan perlu dibawa ke klinik. Okey, dan akhir sekali contoh objek yang berkarat ialah rantai besi. Okey, sekarang kita tengok pula tadi cikgu jelaskan objek bahan yang berkarat. Sesungguhnya cikgu nak tunjukkan objek yang diperbuat daripada bahan apakah yang tidak berkarat.
Baik, cikgu bagi masa untuk kamu jawab. Okey, pandai. Okey, berdasarkan situasi dialog Ravi dan juga Chan tadi, kita boleh rumuskan bahan yang tidak berkarat ialah objek yang bahan yang tidak berkarat ialah diperbuat daripada plastik, dan yang kedua diperbuat pada kayu. Okey, jadi plastik dan kayu ni apa saja objek yang diperbuat daripada bahan plastik, bahan kayu, tidak berkarat. Okey, cikgu bagi contoh untuk kamu lebih faham. Okey, plastik. Okey, contohnya ialah tong sampah. Apa ni? Tong sampah kan? Okey, tong sampah plastik, tak berkarat. Okey, yang kedua, apa dia? Okey, kerusi plastik, tidak berkarat. Okey, kerusi ni banyak jenis. Ada kerusi kayu. Tapi kalau kerusi besi, okey, kerusi besi lama-lama akan berkarat. Okey, manakala contoh objek yang diperbuat daripada bahan kayu ialah yang pertama, almari. Almari ni pun banyak jenis. Kalau soalan tanya, kamu kena nyatakan almari kayu. Okey, kalau soalan tanya, kalau soalan latihan tanya, berikan contoh objek yang tidak berkarat, kamu kena nyatakan almari. Okey, almari apa? Almari kayu. Sebab ada almari besi kan? Okey, dan yang kedua, yang ni sering kamu gunakan. Apa ni murid? Okey, pandai. Pensel. Okey, pensel kayu, pensel 2B yang awak gunakan. Kalau pensel tekan, pensel picit tu, itu bahan, apakah bahan yang digunakan untuk buat pensel picit itu? Bahan besi dan juga bahan plastik. Kalau di situ kamu boleh perhatikan. Mungkin ada di bahagian pensel kamu yang diperbuat pada besi. Lama-lama kamu gunakan, bahagian itu akan berkarat. Okey, boleh kamu bezakan? Okey, objek yang diperbuat pada bahan apakah yang berkarat dan objek yang diperbuat daripada bahan apakah yang tidak berkarat. Boleh? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita mesti tertanya-tanya kan, kenapa berlakunya pengeratan? Okey, macam mana boleh berlakunya pengeratan? Okey, sekarang cikgu nak jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeratan. Okey, yang ini pun nak memudahkan kamu. Kamu boleh rujuk buku teks pada muka surat 168 kerana aktiviti yang cikgu akan tunjukkan sebentar lagi, aktiviti yang ada dalam buku teks kamu. Okey, sekiranya kamu berpeluang melakukan aktiviti ini di sekolah, sangat bagus. Okey, sekiranya kamu tidak berpeluang untuk melakukan aktiviti ini di sekolah, okey, kamu boleh tonton pembelajaran cikgu dan kita buat bersama-sama. Okey, tujuan. Okey, apa tujuan aktiviti ini? Kita nak siasat macam tadilah cikgu bagi tahu, menyiasat faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pengeratan. Okey, yang kedua, okey, pernyataan masalah. Okey, adakah air dan udara menyebabkan pengeratan? Oh, bila cikgu cakap macam ni mesti kamu dah tahu. Oh, rupanya air dan udara merupakan faktor yang mempengaruhi pengeratan. Betul ke macam tu? Okey, betul. Okey. Okey, nombor 3, hipotesis. Okey, hipotesisnya, adakah kehadiran air dan udara menyebabkan bulu besi berkarat? Kenapa cikgu sebut bulu besi? Kerana eksperimen ini ataupun aktiviti ini akan menggunakan bulu besi. Macam awak tanya, cikgu mana saya nak dapatkan bulu besi? Okey, bulu besi kamu boleh dapatkan. Cikgu pun guna bulu besi yang digunakan oleh ibu kamu di rumah kan. Cuci kuali, cuci periuk. Tu, cikgu gunakan yang itu. Tapi kalau kamu nak buat aktiviti ni, kena gunakan yang barulah. Okey, supaya bulu besi ini tidak berkarat lagi. Okey. Okey, seterusnya nombor 4. Okey, sebelum kita buat aktiviti, apa-apa eksperimen yang perlu buat, kita perlu tentukan pemboleh ubah. Okey, dan kamu tahu bahawa pemboleh ubah ni ada 3 jenis. Pertama, dimanipulasi, kedua, bergerak balas dan ketiga, dimalahkan. Dimanipulasi apa yang kita ubah?
Betul. Kita akan ubah faktor yang mempengaruhi pengaratan, iaitu kehadiran air dan kehadiran udara. Yang ini kita akan ubah. Okey, bergerak balas pula. Kita nak tengok? Kita nak tengok keadaan bulu besi di akhir eksperimen ataupun di akhir penyiasatan kita. Penyiasatan kita ni kita jalankan selama 4 hari. Okey, 4 hari dan saya yakin kita dah boleh tengok hasil dapatan kita. Okey, dimalakan. Apa itu pembelah dimalakan? Okey, pembelah dimalakan ialah kuantiti bulu besi. Bermaksud, okey, jumlah yang awak masukkan bulu besi itu mestilah jumlah yang sama. Bukan kata banyak, bukan sikit, mesti sama. Okey. Seterusnya. Okey, apa alat dan bahan yang perlu awak adalah kalau nak buat aktiviti ini yang perlu kamu ada? Okey, pertama sekali kamu perlu ada tabung uji. Macam mana rupa tabung uji? Mesti tahu ni. Nanti lepas ni cikgu akan tunjuk gambar. Okey, yang kedua rak tabung uji. Kalau kat rumah tak ada, boleh awak gunakan apa saja je boleh. Okey. Yang ketiga gabus. Okey, yang keempat bulu besi. Macam tadilah cikgu cakap. Okey, ambil apa? Bulu besi yang mak guna. Okey, yang mak guna untuk basuh pinggan. Okey, kalsium klorida kontan. Yang ini mungkin kamu tak adalah di rumah. Okey, sebab tu saya kata kamu perlu buat aktiviti ni bersama dengan cikgu lah. Okey, kalsium klorida kontan. Mesti kamu pun terfikir, apa sebenarnya fungsi kalsium klorida kontan? Okey, lepas ni cikgu akan bagi tahu awak ya, apa fungsi kalsium klorida kontan. Okey, seterusnya perlukan minyak. Minyak yang mak masak tu. Air paip dan satu lagi air paip yang dididihkan. Okey, yang dididihkan ni maksudnya air paip ni kita dah panaskan sampai menggelegak. Okey, kenapa kita guna air paip yang dididihkan? Okey, selepas ini cikgu akan jelaskan juga. Okey, sekarang langkah-langkah. Okey, cikgu akan tunjukkan langkah-langkah bagaimana untuk kamu menjalankan aktiviti ini. Okey, baiklah. Okey, di sini contoh ni tunjuk tadi cikgu dah beritahu awak. Okey, sediakan 4 tabung uji. Okey, dan pastikan untuk kedudukan yang stabil, pastikan tabung uji ni kita letakkan pada rak tabung uji. Okey, 4 tabung uji dan kita labelkan. Okey, kena label. Okey, kadang-kadang di sekolah buat aktiviti tak nak label. Tak boleh. Label adalah langkah pertama yang perlu kamu lakukan supaya tak berlakunya macam kekeliruan, kamu bertukar tabung uji. Okey, labelkan sebagai A, B. Okey, jelas nampak ya? C, okey, dan juga D. Okey. Siapa yang ada buku teks boleh tengok. Okey, siapa yang ada buku teks boleh tengok. Siapa yang tak berpeluang nak buat aktiviti ni di sekolah maupun di rumah, jom kita tengok sama-sama. Okey, untuk tabung uji A, okey, cikgu tunjukkan apa yang kandungan tabung uji A. Macam tadi cikgu terangkan. Okey, di tabung uji A, kita masukkan bulu besi. Ini. Bulu besi yang cikgu dah kata ceraikan. Ceraikan kan bulu besi yang untuk basuh pinggan ni dia besar. Lepas tu kita ceraikan, kita buang sikit-sikit, lepas tu kita kumpul-kumpul, kita masukkan dalam ni. Okey, apa kandungan untuk tabung uji A? Hanya bulu besi sahaja. Okey, lepas tu kita masukkan bulu besi, kemudian kita tutup dengan gabus. Okey, ni untuk A. Manakala untuk B, ini kamu jarang jumpa ni. Okey, ni. Ni apa cikgu? Apa dia ni? Ini gula-gula ke cikgu? Bukan. Kan tadi cikgu dah cakap dah. Ni apa ni? Siapa boleh jawab? Putih-putih ni apa dia? Okey, pandai. Ini adalah kalsium klorida kontan. Inilah. Okey. Kalau kamu tak tahu macam mana rupa kalsium klorida kontan, lepas ni cikgu tunjuk. Jadi untuk tabung uji B, kita masukkan bulu besi, kemudian kita masukkan kalsium klorida kontan. Okey, apa fungsi kalsium klorida kontan? Pun selepas ini cikgu akan jelaskan. Okey, sekarang kita tengok pula tabung uji C. Okey, tabung uji C. Wah, cantiknya kan? Apa cantik? Kerana ada lapisan minyak kat atas tu. Okey, mula-mula kita masukkan bulu besi. Kemudian kita masukkan, apa dalam buku teks kamu tulis? Okey, kita masukkan air paip yang kita didihkan. Kenapa
kita masukkan air pipe yang kita didihkan, juga cikgu akan jelaskan sebentar lagi. Kemudian atas kepada air pipe itu kita masukkan lapisan minyak. Okey, dan akhir sekali untuk tabung uji D, okey, cikgu masukkan ataupun dalam buku teks ada tunjuk apa yang perlu kamu masukkan, bulu besi dan juga air pipe. Air pipe biasa yang kita tak didihkan. Okey, kemudian selepas 4 hari, kita tengoklah apa yang berlaku kepada penyiasatan kita. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan info sains yang ada dalam buku teks kamu, yang membantu kamu untuk fahamkan lagi eksperimen ataupun penyiasatan ini. Okey. Buku teks muka surat 169. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, dalam buku teks dah dinyatakan apa fungsi kalsium klorida kontang. Okey, fungsinya, cikgu tunjuk gambar dulu. Ini kalsium klorida kontang. Yang ni kalau beli kat kedai memang susah ni. Okey, ini biasanya sekolah akan beli dengan pembekal yang jual barang sekolah. Okey, kalau kamu nak beli macam mana, kamu kena maklumkan pada cikgu lah. Okey, apa fungsi kalsium klorida kontang? Okey, untuk menyerap kelembapan. Kelembapan di mana? Di udara. Okey, supaya keadaan di dalam tabung uji kekal kering. Sebab udara kita ni ada apa? Ada wap air. Jadi kalsium klorida kontang ni dia akan serap wap air. Jadi udara dalam tabung uji apa tadi? Yang cikgu masukkan kalsium klorida kontang. Okey, tabung uji B kan? Okey, jadi udara dalam tabung uji B itu akan kering. Okey, akan kering. Maknanya tak ada air. Okey. Seterusnya, apa fungsi air yang telah dididihkan? Air yang telah kita masakkan. Jadi, okey, ni contoh gambar ya. Okey. Air didihkan ni ialah air yang tidak mengandungi udara. Okey, udara apa? Udara yang menyebabkan berlakunya pengaratan. Okey. Seterusnya, apa ni? Ni minyak. So, apa pula fungsi minyak? Okey, apa pula fungsi minyak dia? Okey. Fungsi minyak di tabung uji apa nah yang cikgu masukkan tadi? Di tabung uji C. Okey, fungsi minyak adalah untuk menghalang udara daripada masuk ke dalam air. Okey, tadi kita guna air pipe yang dididihkan. So, air pipe yang dididihkan tu tak ada udara. Jadi, kita nak halang udara yang ada dalam tabung uji tu masuk ke dalam air dan masuk ke dalam dan terkena bulu besi. Jadi, kita masukkan minyak masak. Okey. Jadi, seterusnya cikgu nak tunjukkan hasil keputusan. Okey, ini mengikut fakta ataupun mengikut teorinya. Jika kamu buat eksperimen ini sendiri, mungkin juga keputusan kamu berubah. Okey. Kalau ikut fakta ataupun teorinya, daripada 4 tabung uji tadi, iaitu tabung uji A, tabung uji B, tabung uji C dan tabung uji D, kita perhatikan. Macam tadi kan cikgu katakan, kehadiran air dan juga kehadiran udara. Untuk tabung uji, kita tengok dulu tabung uji A. Ada air tak? Ada. Ada air ke cikgu? Ada. Ada udara tak? Ada. Sebab macam mana ada air cikgu? Kita tak masukkan air pun dalam tabung uji A. Memang kita tak masukkan air dalam tabung uji A. Tapi adanya wap air di udara. Jadi ada air, ada udara, maka tabung uji A akan berkarat. Okey, berkarat. Boleh? Okey, sekarang kita tengok pula tabung uji B. Okey, tabung uji B. Okey, kehadiran air. Tak ada air. Kenapa? Dalam tabung uji B inilah kita masukkan kalsium klorida kontang. Okey, kalsium klorida kontang tu yang menyerap wap air. Jadi dalam tabung uji B tiada air. Ada udara tak? Ada. Berlaku tak pengaratan? Berkarat tak bulu besi? Tidak. Kenapa tidak? Sebab tiada air. Okey, manakala tabung uji C pula. Okey, tabung uji C pula. Okey, ada air? Ada air. Air apa? Air pipe tadi kan yang kita didihkan. Tapi ada ke udara? Tak ada. Tiada. Jadi adakah bulu besi berkarat? Tidak berkarat.
Dan akhir sekali, okey, tabung uji D yang kita masukkan air paip. Okey, ada tak air? Ada. Macam mana pula dengan kehadiran udara? Pun ada juga. Jadi, tabung uji D, bulu besinya akan berkarat. Okey, jadi daripada aktiviti yang kita buat tadi, 2 tabung uji bulu besinya berkarat dan 2 tabung uji bulu besinya tidak berkarat. Okey, kalau dalam soalan latihan kamu kena perhatikan satu persatu, dan cara macam mana kamu nak kenal pasti sama ada tabung uji tersebut ataupun objek dalam tabung uji tersebut berkarat atau tidak, kamu kena fikir, kamu kena macam cikgu buat ni lah. Okey, kena tengok satu-satu. Ada air ke? Ada udara ke? Okey, kena tengok satu per satu. Okey, baiklah. Seterusnya cikgu nak tunjukkan. Okey, ni ulang kaji untuk tajuk pengaratan juga, faktor juga tadi. Okey, itu dengan kehadiran air dan udara. Okey, kena ada air, kena ada udara. Air tambah udara. Okey, ataupun udara tambah air pun boleh. Okey, sama dengan apa? Ni formula sains ni. Karat. Okey, akan berlakunya pengeratan. Okey, kalau ada air saja, udara tak ada, berlaku tak pengeratan? Pandai, tidak berlaku. Sekiranya ada udara, tak ada air, berlaku tak pengeratan? Tidak berlaku. Kena ada air, kena ada udara, barulah berlakunya pengeratan. Okey, tolong ingat ya, murid sekalian. Okey, mudah je ni, boleh ingat. Okey, seterusnya. Okey, kita dah tahu objek yang berkarat, kita dah tahu faktor yang menyebabkan berlakunya pengeratan. Sekarang kita nak tengok pula macam mana cara kita nak cegah pengeratan. Seboleh-bolehnya kita cuba untuk mencegah pengeratan. Okey, apa caranya? Yang pertama, siapa ada basikan? Ni. Menyapu objek dengan minyak atau grease. Kenapa? Minyak atau grease disapu pada permukaan objek yang dibuat daripada besi. Okey, bila ada minyak, di udara tak boleh masuk lah. Macam tadi kan, halang kemasukan udara. Jadi dia akan melambatkan berlakunya pengeratan. Okey. Yang kedua, ini kata menyangkut baju kan. Okey, menyalur objek dengan lapisan logam tahan karat. Okey. Okey, bahan tahan karat seperti plastik disalut pada permukaan objek yang dibuat daripada besi. Okey, kat luar tu kita salut dengan plastik. Yang kat dalam tu ada logam ataupun ada besi. Jadi kita boleh gunakan penyangkut baju ini dengan lebih lama. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga. Ni apa ni? Okey, tin. Kalau cikgu tanya semua boleh jawab tin. Okey, nombor 3, kita menyadar objek dengan lapisan logam tahan karat. Contohnya apa? Okey, contohnya lapisan logam tahan karat seperti timah dan aluminium disadur pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Okey, disadur. Okey, menyadur. Okey, lapisan logam tahan karat iaitu timah dan juga aluminium. Okey, yang keempat, ni apa ni? Cat. Boleh kalau cikgu tanya apa ni cat? Iaitu mengecat objek. Okey, cat disapu pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Okey, supaya pagar ni kelihatan cantik. Okey, sekarang apa pula kepentingan mencegah pengeratan? Okey, situasi pertama. Yang ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 171. Okey, situasinya ialah tin sardin. Ini sudah kemik ibu, kemik. Dia macam bentuk dia dah tak cantik kan? Okey, so ibu dia kata kita cari tin sardin yang tidak kemik atau kemik Okey, bahagian pada tin yang kemik itu mungkin berkarat. Okey, makanan yang terdedah kepada karat bahaya untuk dimakan. Okey, bahaya untuk dimakan bermaksud
Okey, kenapa pentingnya kita cegah pengeratan? Okey, supaya selamat digunakan. Okey, jadi kalau yang terdedah kepada pengeratan, tidak selamat digunakan. Okey, yang kedua. Okey, situasi yang sama juga dalam buku teks. Okey, pagar ini berkarat. Adakah kita perlu mengecatnya semula? Okey, tanya ayah kan. So, ibu berkata, ya, pagar ini akan cantik semula dan tahan lebih lama setelah dicat nanti. Okey, tengok pagar rumah kamu kan. Okey, kalau pagar kat rumah kamu macam pagar dalam buku teks ni, boleh cakap kat ayah. Ayah, kita kena cat ni pagar rumah kita ni. Okey, kenapa? Okey, supaya bersih dan cantik. Okey, situasi yang ketiga. Ini kat mana baru jumpa ni? Kadang-kadang tangga-tangga, kamu naik tangga kan? Kamu suka pegang. Kamu suka pegang tangga. Jadi tak boleh pegang tangga. Okey, pemegang tangga ini sudah rapuh. Okey, tadi kan cikgu dah beritahu ciri objek yang berkarat rapuh dan tidak selamat digunakan. Ya, tangga ini sudah berkarat. Okey, berhati-hati menaiki tangga ini. Ini situasi macam cikgu beritahu tadi lah. Sekiranya kamu tersentuh objek yang berkarat, okey, permukaan tangan kamu akan jadi warna apa? Warna perang kemerahan kan? So, kamu kena cuci tangan. Okey? Sebab bahaya kalau karat ni masuk dalam badan kamu. Okey? Tahan lama. Okey, kenapa kita perlu cat? Ataupun kita perlu cat lah. Kenapa? Supaya tangga ini lebih lama boleh digunakan. Okey, dan situasi yang keempat. Okey, abang sedang buat apa? Okey, abang sedang membelik kapak ini. Okey, kapak ini sudah berkarat. Okey, nampaknya abang perlu membeli kapak baru. Ini suami isteri ni kot. Okey, panggil abang kan. Dia panggil kat suami dia. Abang kan dah tahu, kenapa abang dia pun tua kan? Okey, ini suami isteri ni saya rasa ni. Okey, panggil, kenapa buat apa tu? Dia kata, saya tengah buat apa? Dia tengok, kena beli kapak baru ni. Dah karat, dah tak boleh guna. Bila nak beli, kita kena guna apa? Guna duit. Jadi kenapa? Apa penting kita cegah pengeratan? Supaya menjimatkan kos. Okey. Sebab tu contoh macam kapak ke kan, cangkul ke, kena simpan baik-baik. Okey, kena simpan elok-elok, kena simpan baik-baik supaya tahan lama dan boleh digunakan. Jadi tak perlulah beli yang baru. Okey. Okey, jadi sebelum berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak ulang balik apa objektif pembelajaran kita yang cikgu dah jelaskan pada awal tadi kan. Supaya kamu bila cikgu cakap ni, cikgu kamu dah faham lah. Okey, apa yang kita belajar hari ini. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama apa yang perlu kamu tahu tadi? Okey, menyatakan objek yang berkarat dan tidak berkarat. Objek yang diperbuat pada besi berkarat. Objek yang diperbuat pada plastik, contoh plastik ataupun kayu tidak berkarat. Okey, nombor 2. Apa dia nombor 2 yang kita belajar tadi? Okey, menjelaskan pengeratan berlaku pada objek yang diperbuat daripada besi. Okey, keutamaan kita tengok pada objek yang diperbuat pada besi. Okey, nombor 3. Kita belajar apa tadi? Kita belajar nyatakan 2 faktor pengeratan. Okey, apa ya murid? 2 faktor pengeratan yang dah cikgu jelaskan kepada kamu. Air dan juga udara. Mesti ada dua-dua tu. Mesti ada air, mesti ada udara. Berlakunya pengeratan. Okey, yang keempat. Okey, menyatakan 4 cara pencegahan pengeratan. Okey, tadi cikgu dah jelaskan 4 cara. Jadi kamu mesti faham dan ingat 4 cara tersebut. Dan akhir sekali, iaitu menyatakan 4 juga kepentingan mencegah pengeratan. Jadi inilah apa yang kamu perlu tahu dan apa yang perlu kamu fahami, apa yang kamu perlu pelajari dalam tajuk pengeratan. Okey. Jadi sekian itu saja pada cikgu. Selamat belajar dan sains itu mudah. Okey, sekian itu saja. Terima kasih.